Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi video kali ini insyaAllah kita akan bacakan kitab baru iaitu Mutammimatul Ajrumiyyati fi Ilmil Arabiyyati. Okay, jadi Mutammimah merupakan salah satu syarahan kepada kitab Matan Ajrumiyah yang dikarang oleh Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini Al-Malika Al-Syahir Bil-Hattabi. Okay. Jadi dikarang oleh Imam Syamsuddin rahimahullah. Alright, beliau meninggal dunia pada tahun 954 Hijrah. Okay. Jadi matan Mutammimah Ajrumiyah ni dia syarahannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Okay. Okay, jadi kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sayyidil salihin fid dharain amin. Ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ataupun kita boleh terjemah Rabbi itu dengan maksud pendidik ataupun penjaga. Okay, sebab dia Rabba, boleh juga Rabba tu kita terjemah tarbiyah tu. Okay, dengan maksud didikan. Dan Allah sendirilah yang mendidik hambanya dengan pelbagai ujian yang diberikan kepada manusia lah. Kemudian, wassalatu wassalamu dan selawat dan salam kesejahteraan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi dan ke atas ahli keluarganya, baginda, wa sahbihi dan sahabat-sahabat, ajma'ina ke semua mereka. Okay. Wa ba'du, selepas itu, wa ba'du ialah ringkasan. Okay. Ringkasan daripada ba'da basmalati, selepas baca bismillah. Kemudian ba'da hamdalati, baca alhamdulillah. Dengan ba'da solat, selepas selawat dan salam. Okay. Jadi selepas kita dah baca bismillah, kita juga telah bertahmid, okay, selawat dan salam ke atas junjungan kita. Jadi masuk kepada kitab ini. Jadi kata fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati. Jadi risalah ataupun kitab ini ialah muqaddimatun, ialah permulaan dalam ilmu bahasa Arab. Okay. Mutammimatun limasailil ajrumiyyati, dia juga merupakan mutammimah. Mutammimah dengan maksud penyempurnaan untuk masalah-masalah yang terkandung dalam matan ajrumiyah. Okay. Jadi kemudian takunu wasitatan, jadi muqaddimah tersebut sebagai perantaraan bainaha, antaranya muqaddimah ini, wa baina ghairiha dan selain muqaddimah mutammimah ini, iaitu ghairiha, dia nyatakan apakah maksud ghairiha selain daripada kitab mutammimah ni, iaitu daripada kitab-kitab mutawwalati yang panjang lebar. Okay, jadi sebelum kita menjangkau kepada kitab yang lebih berjilid-jilid dan besar kan, jadi mutammimah ni ialah merupakan step, langkah yang kita perlu atasi lah, maksudnya kita perlu pelajari mutammimah ni untuk menjangkau kepada kitab yang lagi besar. Okay. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'da mamati innahu qaribun mujibud da'awati. Okay. Jadi moga-moga musannif meminta supaya Allah Ta'ala memberi manfaat biha, dengan kembali kepada muqaddimah, kama nafa'a, seperti mana Allah memberi manfaat bi asliha, dengan asalnya, iaitu asal matan kepada mutammimah, iaitu matan ajrumiyah. Okay. Fil hayati, sepanjang kehidupan, wa ba'dal mamati, dan selepas kematian juga. Maksudnya sekalipun pengarang kitab ini telah meninggal dunia, namun kitab ini masih lagi dibaca dan memberi manfaat kepada generasi yang seterusnya. Okay. Dan
pahala dia berpanjangan selama mana ada manusia yang mempelajari dan mengajari kitab tersebut. Innahu, sungguhnya Allah Ta'ala itu qaribun, amat dekat dengan hambanya yang melakukan taat kepada dia. Mujibud da'awati, dan Allah jugalah yang memperkenankan ataupun yang memakbulkan da'awati, doa-doa hambanya. Base mukadimah. Kemudian al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Jadi dia masuk pada topik yang pertama, iaitu kalam. Okay. Jadi dia kata al-kalam, percakapan, wa ma yata'allafu, dan sesuatu yang yata'allafu, terkarang. Maksudnya allafa dengan maksud allafa mengarang kan, mengarang kitab kan, ataupun terbentuk lah. Sesuatu yang terbentuk minhu, daripadanya, nya kalam. Okay, jadi domain ni kembali pada kalam. Yata'allafu huwa kembali pada ma, sesuatu yang membentuk ataupun terbentuknya daripada kalam tersebut. Okay, maksudnya apakah kalimat-kalimat yang di mana boleh terbentuknya satu percakapan yang memberi manfaat dan memberi faedah. Okay, jadi dia kata al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalam, percakapan, ia ialah lafaz. Okay, lafaz lah. Maksudnya dia bukan simbol, dia bukan sains. Okay, sains maksudnya isyarat lah kan. Al-murakkabu, yang tersusun. Okay, jadi bila dia kata tersusun, maksudnya tersusun daripada at least ataupun minimum 2 patah perkataan. Okay, 2 perkataan. Dan contohnya macam Zaidun qaimun. Zaid seorang yang berdiri. Mubtada, khabar. Okay, jadi cukup dia punya kalam mufid, memberi faedah. Okay, jadi Zaidun satu perkataan, qaimun perkataan yang kedua. Right, dan dia juga mestilah mufidun, memberi faedah. Right, beri faedah maksudnya ayat dia tidak tergantung. Contoh macam yang memberi faedah Abdullahi. Okay, jadi lafaz Abdullah sekalipun dia ada 2 patah perkataan, tapi dia tidak memberi faedah. Maksudnya dia tidak memberi info, maklumat pun daripada sini. Okay, jadi kalau kalam yang nak memberi, yang kalam yang dia maksudkan ialah dia mesti memberi faedah, mesti ada ayat selepas dia, iaitu contoh Abdullahi, contohnya karimun, seorang yang mulia. Okay, kiranya cukuplah mubtada khabar kan. Abdu mubtada, karimun khabar. Lafaz jalalah tu sebagai mudhafun ilaih. Kemudian dia kata bil wad'i. Di lafaz kalam juga mestilah dia tu bil wad'i, dengan maksud wad'ul arabi. Okay, wad'u al-arabi, peletakan Arab. Peletakan Arab ni dia maksudkan grammar lah. Grammar susunan mereka. Maksudnya mubtada mesti kena duduk depan, khabar duduk selepas dia ataupun di belakang. Okay, contoh fa'il kena duduk depan, fa'il mesti selepas fa'il. Right, taqdim ta'khir tu semua dikategorikan bil wad'i. Wa aqallu ma yata'allafu min, jadi paling sedikit terbentuknya kalam tersebut daripada ismaini, 2 isim. Okay, contoh Zaidun qaimun. Okay, jadi paling sedikit nak terhasilnya kalam ialah terbentuk daripada 2 isim. Okay, 2 kalimah. Zaidun qaimun contoh, mubtada dan khabar, Zaid seorang yang berdiri. Ataupun min fi'lin wa ismin, ataupun daripada fa'il dan isim, satu fa'il satu isim. Contoh qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Habis. Kemudian dia bagi tahu al-kalimah tu, apakah itu kalimah? Kalimah ialah macam kita maklum, makna kalimah ialah perkataan kan. Okay, jadi kalimah ialah qaulun mufradun. Dia ialah satu percakapan yang tunggal. Macam kita sebut Zaidun. Okay, Zaidun ialah satu percakapan yang dia tunggal.
Alright. Jadi mufrad kat sini bukanlah dengan maksud lawan kepada musanna ataupun jamak, bukan. Dimaksudkan mufrad kat sini ialah tunggal, satu perkataan sahaja. Base. Kemudian kita sambung wahia. Ia kembali pada al-kalimah tu. Kalimat tersebut ialah apa? Ismun, isim, fa'al, harfun, huruf. Ja'a yang di mana huruf tersebut ja'a datang di makna untuk makna tertentu. Okey. Jadi dia mula pada pembahagian yang pertama, iaitu yang pertama falismu, jadi isim yu'rafu dikenali bil isnadi ilaihi, dengan sandaran kepadanya. Maksudnya penggunaan isnad ni kan, proses isnad ilaihi, sandar menyandar ni. Contoh kita kata contoh lafaz dia koma Zaidun. Okay. Jadi yang watak utama dalam cerita koma Zaidun ni siapa? Zaid. Jadi Zaid lah dikategorikan sebagai musnadu ilaihi, perkara yang disandarkan, okay? Ataupun objek yang disandarkan untuk beri cerita lah, okay? Jadi koma ialah sebagai sandaran saja, dia menyandar saja, okay? Jika kita lihat lagi kepada contoh yang ni, Zaidun qaimun, ataupun saya tulis kat tempat lain. Contoh Zaidun qaimun. Okay. Jadi untuk yang contoh ini agak-agak mana musnad dan musnad ilaih. Okay, jadi dalam syarahan kita kepada Kawakib, dia menyatakan Zaidun ni ialah musnad. Dia ialah watak utama, selama mana dia tu sebagai watak utama, dia ialah musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya. Jadi qaimun ni sekadar musnad lah, sandaran yang bersandar, yang dia hanya datang untuk menyempurnakan cerita kepada sesuatu tu lah. Jadi apabila berlakunya sandaran kepada watak utama tersebut, jadi kita dapat tahulah yang Zaid ni sama juga dengan keadaan yang sini. Okay, itu dia maksudkan isnadu ilaihi, berlakunya sandar, penyandaran kepadanya. Okay, base. Kemudian wabil khafdi, dan dikenali juga isim tu dengan khafat, maksudnya dia boleh berlaku hukum khafat. Confirm lah isim kan, sebab huruf jar dia tak akan masuk melainkan kepada dalam isim sahaja. Okay. Kemudian wabil tanwin, dan begitu juga dengan tanwin, dikenali isim dengan adanya tanwin. Wabil dukhuli alif wal lam, dan maksudnya alif dan lam. Okay. Apa lagi? Wa hurufil khafdi, dan kita dapat tahu juga isim tu, kenali isim adanya huruf khafat. Huruf khafat tu maksudnya huruf jar lah. Min ila an ala fi bilika rubah, apa lagi? Dengan huruf qasam kan. Bata dengan waw, dengan makna demi. Habis. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'nisi sakinati. Okay, jadi fa'al dia masuk pada bahagian yang kedua, iaitu fa'al dikenali dengan adanya huruf qad. Okay. Qad ni dengan dia ada dua makna. Satu dia makna tahqiq, so kita akan terjemah sesungguhnya. Lepas tu satu lagi dia juga ada makna taqlil, kita akan terjemah kadang-kadang. Okay. Qad ni dia boleh masuk dua, pada fa'il mudhari' dan fa'il madhi. Jadi kebiasaannya dia masuk dalam fa'il madhi lah. Okay. Jadi bergantung kepada makna yang sesuai lah pada ayat tersebut. Kemudian wasin ni, dan dikenali fa'il juga dengan huruf sin, dengan makna
akan. Okay. Saufa pun dengan makna akan. Kedua mereka ni hanya masuk pada fi'il mudhari' sahaja. Okay. Contoh kalla saufa ta'lamuna. Okay. Kemudian wata'i ta'nisi dan ta ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan, contohnya macam qamat, telah berdiri. Okay, jadi dia merujuk kepada dhamir hiya. Okay. Cumanya ta ini dia ialah huruf. Dia hanyalah huruf yang menunjukkan fa'il kepada koma ini merujuk kepada perempuan lah. Okay. Asalnya ialah untuk huwa kita kena sebut koma. Untuk hiya kita sebut koma juga. Okay. Cumanya orang Arab mereka nak membezakan koma yang bentuk huwa, fa'il di huwa, dengan koma yang hiya ni dengan mereka menambahkan ta ta'nis sukun untuk membezakan bahawasanya fa'il kepada yang ni ialah merujuk kepada muannas perempuan. Okay. Base. Wahuwa thalathatu anwa'in, dan huwa kembali pada fa'il tersebut. Thalathatu anwa'in ada 3 jenis, iaitu yang pertama madin, fi'il madi. Di fi'il madi macam mana nak kenal dia? Wa yu'rafu bi ta'i ta'nis sakinati. Jadi fi'il madi dikenali dengan ta ta'nis sakinah. Maksudnya ta ta'nis sakinah, contoh qamat dengan qa'adat, telah berdiri oleh dia perempuan, dan telah duduk oleh dia perempuan. Jadi dia merujuk kepada dhamir hiya. Wa minhu, dan sebahagian daripada fi'il madi juga ialah ni'ma, bi'sa, wa laysa, asa. Okay. Jadi ni'ma, bi'sa, laysa, asa ni keempat-empat fi'il ini mereka merupakan fi'il jamid. Fi'il yang tidak ada wazan tasrif fi'il mudhari' dan fi'il amar. Dia ada fi'il madi saja. Alal asahnya, atas pendapat yang sah. Wa mudhari'un, dan fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhulil lam alaihi. Jadi fi'il yang kedua ialah fi'il mudhari' yang wa yu'rafu, dan dikenali fi'il mudhari' tersebut dengan masuknya huruf lam alaihi ke atas fi'il mudhari' itu. Jadi lam ni harfu jazam. Okay. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Right, nahu contoh lam yakum. Okay. Wala budda fi awalihi min ihda zawaidil arba'i wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Okay, jadi mesti fi awalihi, pada awal fi'il mudhari' tersebut ada ihda, salah satu daripada huruf tambahan yang 4. Okay, iaitu hiya kembali kepada zawaid arba' tu apa dia? Al-hamzatu hamzah, nun, ya dengan ta. Ya jama'uha, menghimpunkan ha zawaid itu, qauluka, percakapan kamu, na'aitu. Okay, ataupun nama lain kepada huruf yang 4 ni, kita hurufu mudhara'ati, huruf mudhara'ah. Okay, dia datang hanya membuktikan bahawa dia tu fi'il mudhari'. Kemudian sekarang dia cerita tentang macam mana nak tahu baris fi'il mudhari' tersebut, baris depan dia. Iaitu dia kata wa yudhammu awaluhu idza kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Didammahkan awal hu kembali pada fi'il mudhari' idza kana, sekiranya adalah madinya fi'il mudhari' tersebut ke atas 4 huruf. Okay, tak kisahlah 4 huruf tu kategori ruba'i mujarrad ke ataupun sulasi mazid. Yang penting mereka tu ada 4 huruf. Jadi 4 huruf siapa je? 4 huruf 4 huruf mana? Sulasi mujarrad, sulasi Muhammad, sulasi mazid. Sulasi mazid biharfin. Okay, ini satu. Yang kedua ruba'i mujarrad. Okay, selama mana dia ada 4 huruf, tak kisahlah daripada sini ataupun yang ni, dia mesti kena berbaris dhammah pada awalnya. Okay, contoh dahraja yudahriju. Di dahraja
Untuk contoh rubai mujarrad, wazan fa'lala. Okay, wa akrama yukrimu, sulasi mazid biharfin wahid, wazan af'ala. Wa faraja yufarriju, untuk contoh wazan fa'ala, sulasi mazid. Okay, wa qatala yuqatilu untuk wazan fa'ala yufa'ilu. Kemudian itu untuk yang 4 huruf. Bagaimana yang selain mereka? Jadi dia kata wa yuftahu, difathahkan, fi ma siwa zalika, difathahkan pada sesuatu yang selain demikian itu. Zalika musyarun ilaih dia, kaunu, apa dia? Kaunu madhihi ala arba'ati ahrufin. Okay, jadi dia kata selain daripada demikian itu, zalika kembali pada siapa? Musyarun ilaih dia merujuk kepada keadaan madi tersebut, madi fi'il mudhari' tersebut ke atas 4 huruf. Selain daripada 4 huruf apa? Yang 3 huruf lah. Okay, 3 huruf dengan 5 huruf ataupun 6 huruf. Okay, ini dia maksudkan masiwa. Okay, contohnya macam nahwu nasara yansuru. Jadi nasara yansuru mewakili untuk contoh sulasi mujarrad. Wamtalaka yantaliqu untuk mewakili sulasi mazid biharfain, iaitu wazan infa'ala yanfa'ilu. Right, kemudian wastakhraja yastakhriju mewakili untuk 6 huruf, sulasi mazid bi salasati ahruf, wazan istaf'ala yastafilu. Habis, kemudian wa amrun. Okay, jadi ini bahagian yang ketiga daripada yang ni, iaitu wa amrun yu'rafu bidilalatihi ala talabi. Jadi fi'il amar yu'rafu dikenal pasti, dikenali, bidilalatihi dengan penunjukan fi'il amar tersebut, hi kembali pada amar, ala ke atas talabi tuntutan. Maksudnya dia merujuk kepada makna perintah. Okay. Okay, jadi amar juga tanda menunjukkan fi'il tersebut fi'il amar ila qabuluhu ya al-mukhatabati. Okay, apa ni, bolehnya menerima fi'il amar tersebut, hu ni, hu kembali pada amar. Alright, ya maf'ulun bih kepada qabul tersebut, menerima ya mukhatabah, contohnya qumi wadrobi, pukullah oleh kamu perempuan. Jadi ya mukhatabah ni merujuk kepada domain anti. Okay, jadi ya ni domain ya mukhatabah. Wa minhu, dan termasuk juga dengan fi'il amar, di dalam fi'il amar, iaitu fi'il hati wa ta'ala. Jadi hati dengan ta'ala ni, hati maksudnya berikan kepada daku, itu masuk hati. Kalau ta'ala mai sini. Okay, macam yalah. Lepas tu kedua-dua mereka ni merupakan fi'il jamid. Mereka hanya ada wazan fi'il amar sahaja. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari' tak ada. Alal asahi, atas pendapat yang sah. Wal harfu, dan huruf. Okay, ni yang bahagian yang last daripada kalimat. Okay, jadi kalimat ada 3 yang telah kita maklum tadi. Isim, kedua fi'il, keempat huruf. Ketiga, Muhammad. Ketiga huruf. Alright, kemudian jadi bahagian yang huruf pula. Ma la yasluhu, sesuatu yang tidak sesuai, tidak lulus ma'ahu, bersamanya ma tersebut. Ma ni daripada huruf lah kan. Dalilu, tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak juga tanda fi'il. Contoh macam hal, wafi dan lam. Kenapa contoh mereka berbeza-beza? Kerana hal ini yashtariku, okay, yashtariku baina asma'i wal af'ali. Okay, dia kategori yang berkongsi antara isim dan fa'il, iaitu apa? Iaitu dia boleh
masuk pada isim dan juga boleh masuk kepada fi'il. Kemudian contoh yang kedua pula, fi dia kategori yakhtassu, tertumpu, khusus, bil asma'i, dia hanya boleh masuk pada isim-isim sahaja. Okay. Kemudian kemudian yang ketiga, untuk lam ini pula, yakhtassu bil af'ali, hanya boleh terkhusus pada af'al sahaja, iaitu fi'il sahaja. Okay, macam lam hanya yang masuk pun dia masuk fi'il mudhari'. Okay, jadi huruf dia ada 3 bahagian. Yang pertama yashtariku baina asma'i wal af'al. Yang kedua yakhtassu bil asma' faqat. Kemudian yang ketiga yakhtassu bil af'al. Habis. Okay, kita ada masa lagi 5 minit lagi. InsyaAllah kita baca lagi. Babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina, maksudnya bab mu'rab dan mabni. Jadi dia menyatakan al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamilid dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. I'rab ialah taghyiru, perubahan, akhir kalimah. Kalimi jamak kepada kalimatun. Okay. Ikhtilafi, berubah tu sebab apa? Ikhtilafi kerana berbeza-beza awamili, faktor-faktor ataupun pekerja-pekerja yang masuk ke atas kembali kepada kalimi. Okay, lafzul secara lafaz ataupun takdiran ataupun takdir. Maksudnya perubahan taghyir ni sama ada nampak nyata pada lafaz tulisan ataupun tidak nampak, sekadar andaian sahaja. Okay, wa aqsamuhu, dan pembahagian kembali pada i'rab. Okay, perubahan i'rab tu ada 4, iaitu raf'un arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazam. Okay, jadi falil asma'i min zalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Jadi lil asma'i, lam ni dengan maksud lil milki, milik. Okay, bila dia masukkan lil milki, kita akan terjemah isim-isim memiliki daripada zalika kembali pada aqsam arba' tu. Isim memiliki rafa', nasab dan khafad sahaja. Wala jazma fiha, dan tidak ada hukum jazam fiha pada isim. Okay, jadi jazam hanya tertumpu pada fi'il. Walil af'ali min zalika raf'u wa nasbu wa jazmu wala khafda fiha. Dan fi'il memiliki daripada demikian itu 4 bahagian itu, rafa', nasab, jazam, wala khafda, dan tidak ada khafad fiha pada fi'il. Kemudian wal bina'u. Okay, jadi sekarang cerita pasal mabni pula. Wal bina'u luzum awakhiril kalimi harakatan aw sukunan. Jadi bina mabni kan, ialah luzumu, kekal. Okay, ataupun bila kata mulazamah, sentiasa keadaan yang sama lah. Okay, tetapnya akhir kalimah harakatan dari sudut baris ataupun sukun. Okay, baris mati kan. Wa anwa'uhu, dan pembahagian bina mabni arba'atun, ada 4, dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Okay, wal ismu, dan isim darabani ada 2 bahagian, mu'rabun, mu'rab dan mabni. Okay, tu yang mabni tu belum masuk lagi lah. Jadi mu'rabun, bahagian pertama mu'rab. Isim ada 2 bahagian mu'rab. Okay, jadi mu'rab huwal aslu, dan mu'rab ni pada sudut isim dia ialah asal. Jadi asal isim mestilah mu'rab. Kalau isim tu mabni, maknanya yang mabni tu dikira furu' lah, cabang, bukan asal kejadian, asal isim lah. Okay. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu. Dia ialah huwa kembali pada mu'rab tersebut, akhiruhu taghayyara, berubah, akhiruhu akhirnya, hu kembali pada ma, disebabkan amil, faktor-faktor yang
ataupun pekerja-pekerja yang yang masuk alaihi ke atasnya ma. Okey. Sama je. Imma sama ada lafzan, perubahan tersebut dari sudut lafaz, tentukan baris dia, ataupun kita dobit la'alla sawab, moga-moga yang betulnya lafzan, sudut lafaz. Okey. Contoh macam Zaidin wa Amrin. Lepas tu yang kedua, wa imma takdiran, sama ada perubahan itu dari sudut andaian sahaja. Takdir. Contoh Musa dengan Fata. Okay. Jadi Musa disebabkan alif maksurah pada akhir kalimah Musa dan Fata ini, bila alif dia tak boleh terima baris. Jadi kita terpaksa andaikan dhammah yang ada dalam dalam dua kalimah ni lah. Alright. Jadi summa qala wa mabniyun wa huwa far'u wallahu ta'ala alam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.